Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada masa ini, negara kita telah pun dilanda satu wabak penyakit COVID-19 yang memberi kesan kepada politik dan ekonomi negara kita. Sepanjang PKP ini, pelajar tidak dapat meneruskan sesi pembelajaran seperti biasa kerana harus kekal berada di rumah bagi mencegah penularan penyakit ini. Justru itu, kerajaan dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi telah melaksanakan satu pembaharuan iaitu pembelajaran norma baharu secara atas talian yang dikenali sebagai ODL. Terdapat segelintir pelajar yang telah mengalami masalah kesihatan mental dan juga fizikal sepanjang menghadapi ODL ini di atas waktu-waktu tertentu. Jadi, kumpulan kami telah bekerjasama menjayakan kempen kesedaran kesihatan mental sepanjang ODL bagi membantu dan memberi penerangan mengenai kesihatan mental mereka untuk mengharungi pembelajaran secara atas talian. Antara objektif program ini ialah yang pertama memberi kesedaran dan maklumat kepada masyarakat khususnya para pelajar tentang isu kesehatan mental. Objektif yang kedua ialah memberi pendidikan kepada masyarakat agar dapat memperolehi ilmu tentang punca atau simptom awal kesehatan mental agar dapat membuat pencegahan awal. Dan objektif yang terakhir ialah meningkatkan kesehatan mental agar dapat memandu ke arah perubahan dan sentiasa menjaga kesejahteraan emosi mereka. Antara cabaran dalam menjalani pembelajaran secara atas talian atau ODL ialah yang pertama, ketiadaan peranti khusus untuk pembelajaran. Seperti ketiadaan telefon bimbit dan komputer riba akan menyukarkan pelajar sepanjang ODL berlangsung. Cabaran yang kedua ialah persekitaran yang kurang kondusif, seperti belajar dalam keadaan bising dan tidak sesuai menyebabkan konsentrasi pelajar terganggu. Cabaran yang ketiga ialah kekurangan kemudahan internet di rumah. Ketidakupayaan mempunyai capaian internet yang baik, terutamanya di kawasan kampung dan pedalaman, menyebabkan pembelajaran secara atas talian tidak berjalan dengan sempurna. Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar sepanjang ODL ialah kemerosotan emosi pelajar akibat kurangnya perhubungan sosial. Perhubungan sosial yang telah berubah ke ruang maya telah memberi impak negatif terhadap emosi pelajar. Seterusnya, tahap anxiety pelajar yang semakin tinggi. Beberapa pelajar perlu menyiapkan banyak tugasan dalam satu tempoh masa yang singkat sehingga mereka terpaksa mengorbankan waktu tidur serta rutin harian mereka. Selain itu, keberkesanan pembelajaran pelajar juga boleh terjejas. Sesetengah pelajar tidak dapat berinteraksi dengan baik bersama tenaga pengajar serta rakan-rakan apabila mereka tidak memahami sesuatu topik. Perkara ini boleh menjadi lebih teruk apabila mereka overthinking bahawa mereka akan gagal dalam peperiksaan. Antara simptom-simptom dia ialah kesukaran untuk tidur. Kesukaran untuk tidur ni ialah akibat insomnia, di mana penderita kurang mendapat kualiti tidur yang baik. Antara simptom lain ialah perubahan berat badan. Perubahan berat badan ni disebabkan ialah hormon kortisol dan hormon adrenaline. Hormon adrenaline ni akan menyebabkan korang meminimumkan nafsu makan korang dan menyebabkan sistem pencernaan korang terganggu. Antara simptom lain dia ialah kurang fokus, keguguran rambut dan kerap sakit kepala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan berkongsi 3 cara yang boleh digunakan oleh para pelajar untuk mengawal stres. Cara yang pertama adalah menetapkan masa untuk kita merehatkan diri. Dengan cara kita melakukan perkara yang disukai, yang digemari dan asalkan kita melupakan sekejap mengenai tugasan yang menunggu. Dan cara yang kedua adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Ambil makanan yang seimbang dan cuba untuk bersenam 3 kali seminggu. Kurangkan pengambilan makanan yang segera dan makanan yang mengandungi kadar MSG yang tinggi. Dan cara yang ketiga adalah dengan berkongsi masalah yang dihadapi dan pastikan tidak memendam masalah tersebut kerana dikhawatiri kemurungan akan melanda dan menjurus kepada masalah yang lebih teruk lagi. Apakah kesan kepada masyarakat sekiranya kempen kesihatan mental sepanjang ODL ini dijalankan? Yang pertama, dapat mengelakkan peningkatan masalah bunuh diri. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan orang jika mereka tidak tahan dengan ujian yang dihadapi, mereka akan bertindak luar kawalan, sebagai contoh membunuh diri mereka. Yang kedua, dapat mengurangkan keresahan, stres dan kemurungan seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa kempen tersebut dijalankan,
pakar motivasi akan memberi pengetahuan berkaitan dengan cara mengawal stres dan sebagainya. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesedaran orang ramai berkaitan dengan masalah kesihatan mental. Kempen ini secara langsung dapat membuka mata masyarakat bahawa pentingnya menjaga kesihatan mental. Jangan sesekali mengabaikannya. Serta masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan untuk mengenali gejala awal sekiranya mereka mempunyai masalah berkaitan dengan mental. Apabila kita mengetahui yang kita mempunyai simptom-simptom masalah kesihatan mental, janganlah kita berdiam diri, sebaliknya mendapatkan bantuan awal. Untuk maklumat anda semua, terdapat beberapa talian online yang boleh anda rujuk seperti yang pertama, talian hotline Pusat Kaunseling UPSI iaitu talian Crisis Helpline bernombor 019-4729-866. Saya sertakan juga poster ini kepada anda semua untuk info yang lanjut. Yang kedua, talian khas kaunseling COVID-19. Anda boleh menghubungi talian kasih di talian 15999 dan anda juga boleh WhatsApp di nombor yang tertera dalam poster yang saya sertakan ini. Dan yang terakhir, talian sokongan psikososial edisi mahasiswa. Ianya menyediakan talian hotline dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudari Nur Hikmah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu ramah oleh saya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menanyakan soalan yang pertama iaitu apakah perasaan anda sebagai salah seorang pelajar yang terlibat dengan online distance learning? Kerana saya berasa tertekan hal ini kerana memang pelajar yang tidak belajar secara online ini memang tidak lari daripada masalah internet. Jadi kadang-kadang saya merasa stres. Jadi itu adalah antara perasaan saya yang tidak dapat saya tipu diri saya sendiri. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kerana sudi ditemu ramah. Refleksinya daripada video kami kali ini, kemunculan COVID-19 telah mengakibatkan semua sektor pendidikan diarahkan tutup. Semua pelajar perlu menjalankan pembelajaran secara atas talian. Hal ini telah mengganggu kesihatan mental para pelajar. Oleh itu, sokongan emosi melalui cara berkomunikasi dengan ahli keluarga, rakan dan individu yang dipercayai amat penting bagi mengelakkan daripada tekanan emosi. Setiap pelajar perlu cekal dan sentiasa berdoa agar kemelut COVID-19 ini berakhir dengan segera. Assalamualaikum, saya ingin berkongsikan beberapa input yang saya perolehi dari kempen yang kami sediakan ini, iaitu kempen kesedaran kesihatan mental sepanjang ODL. Melalui kempen ini, saya dapat mengetahui simptom-simptom stres yang berlaku kepada seseorang pelajar seperti mengalami gangguan semasa tidur, sukar fokus semasa dalam pembelajaran, sering sakit kepala dan pelbagai lagi simptom lain yang boleh memudaratkan kesihatan mereka. Sebagai kesimpulannya, isu kesehatan mental perlu dititik berat oleh setiap masyarakat, khususnya para pelajar. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan sebarang tekanan perasaan yang serius sehingga boleh membawa ke arah kematian. Natijahnya, bukan sahaja para pelajar yang terkesan sepanjang menjalani ODL, malah para pendidik juga turut merasai kesan yang sama. Oleh itu, kesedaran berkaitan masalah mental ini perlu dipupuk dalam diri setiap individu agar gejala penyakit tersebut dapat diatasi sebaik mungkin. Kempen kesedaran kesihatan mental sepanjang ODL sangat bersesuaian dengan keadaan semasa di mana hampir semua institut pengajian menggunakan kaedah ODL untuk meneruskan pembelajaran dan pengajaran. Konklusinya, masalah mental bukanlah seperti yang dicanang seperti dahulu, di mana seseorang itu perlu gila baru dikenal pasti sebagai pesakit mental. Namun, masalah mental adalah seperti depresi dan anxiety. Lalu, kita perlulah mengambil berat akan kesihatan diri sekiranya terdapat simptom-simptom masalah mental dan terus berjumpa pakar kesihatan untuk merawat agar penyakit ini dari terus membarah. Jadi, apa yang dapat dirumuskan di sini adalah para pelajar perlu bijak dalam mencari jalan terbaik bagi menguruskan tekanan yang dihadapi. Hal ini adalah bertujuan untuk memastikan perkara-perkara tidak diingini seperti kes bunuh diri dan kemurungan yang serius daripada terus berlaku dalam kalangan pelajar. Refleksi yang dapat dibuat berdasarkan tajuk yang dipilih, kempen kesihatan mental ini telah banyak memberi kesan yang positif kepada masyarakat. Sesungguhnya, kesedaran tentang kesihatan mental adalah perkara yang paling penting dan perlu diterapkan dalam diri seseorang individu. Kita sedia maklum bahawa masalah kesihatan mental kini bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Oleh itu, individu yang mempunyai simptom-simptom masalah mental ini cepatlah bertindak kerana ianya akan memberikan kesan yang lebih buruk dalam jangka masa yang panjang. Kempen kesedaran kesihatan mental sepanjang ODL ini adalah sangat bagus dan berbaloi untuk diadakan. Hal ini kerana melalui program yang sebegini, ramai individu yang mengalami stres dan tekanan boleh mengetahui organisasi-organisasi yang terlibat dalam
menguruskan masalah berkaitan dengan stres dan kesihatan mental ini.